Berlakunya musim tengkujuh di negara pada setiap tahun bukanlah satu perkara yang asing. Fasa awal monsun timur laut kebiasaannya akan terjadi dari bulan November hingga ke Disember yang menyebabkan hujan lebat berlaku di beberapa kawasan antaranya di Kelantan, Terengganu serta Pahang. Biarpun telah banyak amaran dikeluarkan bagi membuat persediaan awal, namun masih ada setengah pihak yang tidak peka dan peduli untuk mengambil tindakan selanjutnya sebelum berlakunya musim tengkujuh. Kurangnya persiapan dan persediaan dari segi keselamatan dan mental seseorang boleh mengakibatkan pelbagai perkara yang tidak diingini berlaku. Seperti kes yang dilaporkan sebelum ini, ramai di antara mangsa yang bersikap tidak waspada untuk menutup semua suis utama elektrik dan gas ketika banjir melanda sehingga ada yang menyebabkan berlakunya kebakaran di rumah mereka. Selain itu, ada juga yang tidak mengasingkan dokumen penting sebelum berlakunya banjir di kawasan rumah. Musim banjir juga boleh menyebabkan berlakunya pelbagai penyakit berjangkit bawaan air dan makanan yang mudah merebak semasa dan selepas banjir. Antaranya seperti penyakit taun, malaria, demam denggi, jangkitan kulit serta keracunan makanan. Namun dengan bersiap sedia dan ada sikap mengambil peduli, bukan sahaja dapat membantu memastikan diri kita kekal selamat ketika banjir, malah ianya boleh membantu melancarkan lagi operasi pihak berkuasa dalam membantu mangsa-mangsa banjir. Persoalannya kini, sejauh manakah kesedaran rakyat Malaysia dalam mengambil tahu tentang isu ini? Apakah tindakan yang sewajarnya harus mereka lakukan bagi membuat persediaan awal sebelum tibanya musim tengkujuh? Itu dia tadi laporan yang telah pun disediakan oleh Natasha Hamzah yang sebenarnya menceritakan serba sedikit tentang apakah topik yang bakal terus kami bawakan kepada anda penonton pada hari ini. Inilah kan kalau kita cakap tentang musim tengkujuh ni, ada setengah pihak mungkin merasakan bahawa ini perkara biasa yang telah pun anda lalui. Tetapi bab kata pepatah, air yang tenang itu jangan disangka tiada buaya. Walaupun mungkin tiada buaya tetapi mungkin ada bahayanya. Ini nak terus kami kongsikan bersama dengan anda yang mana dua tetamu kita akan berkongsi tentang kepakaran mereka masing-masing. Bersama kami di dalam talian, kita bersama dengan Dr. Ahmad Riaz bin Mazli, pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan pekerjaan dan alam sekitar bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Assalamualaikum, apa khabar doktor? Minta maaf, saya tak dengar, sorry. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Okey, kita bersama dengan Dr. Riaz dan kita juga di studio bersama dengan Kapten Muhammad Zulhilmi Zahari yang bersama dengan Fatin di hujung sana. Silakan Fatin dan juga Kapten. Saya bersama dengan Kapten Muhammad Zulhilmi Zahari ya, selaku pegawai fasiliti dan juga dokumentasi daripada SMART. Assalamualaikum, apa khabar? Okey, Kapten, kalau kita tengok banyak sebenarnya peralatan menyelamat di depan kita ni. Kejap lagi kita akan pergi satu per satu. Tapi sebelum tu, mungkin kita boleh mulakan mukadimahnya lah kan, Kapten kan. Apa sebenarnya yang perlu masyarakat kita tahu berkenaan dengan banjir ni? Okey, firstly banjir ni kita biasa melihat di mana dia adalah satu bencana yang akan membawa kepada kesan yang agak buruklah kepada masyarakat setempat. Dan kita tak boleh mengambil sikap yang berlengah ataupun mengambil mudah berkenaan perkara ini kerana terlalu banyak impak. Saban hari dan juga setiap tahun kita akan menghadapi benda sama. So basically kita dah tahu dah apa sepatutnya kita kena buat. Dan misi kita kalau boleh kita tak nak ada mangsa di dalam setiap kejadian bencana tersebut. Okey, kalau kita tahu tadi tentang apa yang Kapten katakan tentang banjir kan. Tapi kita nak tahu jugalah, kalau banjir ni ada macam-macam jenis banjir. Kalau musim monsun ni kita kebiasaannya dengar di negeri-negeri tertentu, contoh seperti di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, kadang-kadang banjir kilat ni di Selangor pun ada, banyak kawasan di negeri. Jadi apa yang kita perlu faham tentang jenis-jenis banjir itu pula Kapten? Sama semuanya ke ataupun ada perbezaannya sebenarnya? Okey, baik. Biasanya banjir kilat ni dia berlaku dengan cepat dan dia akan surut pun agak cepat.
Tetapi biasanya dia akan berlaku di kawasan-kawasan yang agak pack dengan keadaan trafik, di mana selalu kita lihat di lebuh raya biasanya akan berlaku, dan terdapat juga di kawasan-kawasan perumahan. Dan kita pun kena sentiasa peka apabila berlaku kejadian sama ada banjir kilat, dan kita kena standby lah apa yang patut kita lakukan. Dan di samping juga macam Fiza ada sebut tadi, banjir temenung. Banjir temenung ni biasanya berlaku dekat kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sama ada di laut ataupun di pantai, di sungai. Dan biasanya banjir ni akan mengambil masa yang agak lama lah untuk dia pulih ataupun reda. Okey, Kapten, kita nak tahu juga kan dah berlaku pun sekarang ini kan daripada November hingga mungkin dijangka hingga Mac. Tapi untuk SMART sendiri, peranan dan juga kesiapsiagaan dari pihak SMART. Okey. Pasukan SMART biasanya kita adalah bukan first responder, kita adalah second responder. So biasanya bila berlaku keadaan bencana yang melibatkan mangsa yang ramai dan juga keadaan akan bertambah lagi teruk, baru kita akan pergi respon kepada bencana tersebutlah. Seharusnya kita punya kepakaran adalah terutama kepada bidang runtuhan struktur. Dan untuk banjir ni kita juga akan terlibat untuk memberi bantuan dalam sudut operasi mencari dan menyelamat mangsa. Okey. Dan seronok dengar apa yang dikongsikan oleh Kapten tu tadi. Dan Fatin, Kapten serta para penonton semua. Kalau kita cakap tentang banjir ni kan, kebiasaannya kita fikir tentang macam mana nak letak barang ni, nak angkat mana, kapet mak ni beli berapa ribu dulu kan kat Turki, nak kena angkat letak barang di mana. Tetapi ada kalanya kita terlupa tentang pentingnya juga untuk kita menjaga kesihatan diri, terutama sekali pada musim banjir ni, yang mana terdapat penyakit-penyakit bawaan banjir ni yang juga disebabkan oleh pembawaan banjir dan juga pemakanan. Ini yang nak kita tanyakan kepada doktor. Doktor, dah dengar saya? Boleh. Okey. Doktor, inilah yang nak kita kongsikan kepada penonton kita. Mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang terlepas pandang bahawa selain daripada kita nak menyelamatkan diri kita, barangan-barangan kita di musim banjir ini, ada banyak juga sebenarnya antara penyakit-penyakit yang boleh dibawa oleh pembawakan air dan juga disebabkan oleh makanan yang kotor pada musim banjir ini. Jadi mungkin doktor boleh terangkan serba sedikit kepada penonton kita. Silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okey, bila berlaku banjir ni kita kena ingat satu perkara yang serius lah. Maknanya bila berlaku banjir ni bukan saja bila air tu naik, bukan saja air bersih yang naik ya. Air dari kumbahan pun naik sama ya. So bila kita fikirkan bahawa air kumbahan tu naik, maka kita perlu fikirkan penyakit-penyakit yang boleh dibawa oleh air kumbahan tu lah. Jadi walaupun kita fikir ingatkan air banjir tu nampaknya jernih ke, tapi kita fikir yang apa yang berlaku di belakang ni lah. So yang kita tak tahu selalunya yang terdampak ialah air kumbahan ni dia membawa kuman-kuman, bakteria, virus lah yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit lah. Juga selain daripada yang telah disebutkan sebelum ni, kolera, typhoid, juga boleh membawa penyakit seperti acute gastroenteritis, dysentery, dan juga kencing tikus, leptospirosis. So yang ni pun boleh membawa penyakit lah kepada mereka yang terkena dengan air banjir lah. Doktor, inilah yang kadang-kadang kita tak sedar kan, seronok kita main air nampak jernih. Rupanya air yang kita tengah bergenang-genang tu adalah air yang dibawa oleh kumbahan dan sebagainya yang boleh juga mendatangkan pelbagai penyakit bawaan air ni. Tersenyum doktor. Tapi doktor, itu bagi kita yang mungkin boleh terdedah kepada penyakit tersebut. Tapi kalau boleh doktor kongsikan juga lagi, apa antara bahaya yang bakal kita berhadapan kalau-kalaulah kita tidak menitik beratkan penjagaan kesihatan diri kita dan juga kebersihan sewaktu musim tengkujuh ataupun musim banjir ni, doktor? Okey, kalau kita lihat daripada penyakit-penyakit yang ada bawaan banjir ni, bawaan air ni, dia boleh menyebabkan, kalau kita tak jaga kebersihan, maka dia boleh menyebabkan kita mengalami penyakit-penyakit yang melibatkan saluran pemakanan lah. Contohnya kita mungkin mengalami food poisoning, ya. Kita mengalami muntah-muntah, cerit-berit, dan daripada situ seseorang itu akan kehilangan air yang banyak lah. Jadi bila kehilangan air yang banyak, cerit-berit semua tu, dan dia akan menyebabkan seseorang tu akan jadi lemah, tidak berfungsi, tidak dapat berfikir dengan baik, ya. Dan akhirnya mungkin boleh menyebabkan kematian lah kalau berlaku
sehingga menyebabkan dehydration. So Okey. itu bahaya-bahayanya kalau kita tak menjaga kebersihan diri lah. Ada banyak bahayanya sebenarnya doktor kalau kita tak menjaga kebersihan diri kita, yang mana bukan biasa-biasa tetapi ia juga boleh membawa kepada kematian jika kita tidak menjaganya dengan bersungguh-sungguh. Doktor, banyak lagi kita nak tanya kepada doktor, tapi sebelum tu ini perkongsian daripada rakan penerbit di dalam panel. Inmahat kongsikan kepada kami daripada Hasan Hamid, katanya musim banjir pasti memberi rezeki yang tak disangka. Misalnya udang galah, ikan-ikan sungai seperti raja ikan iaitu ikan kelah. Wow, ikan kelah. Dan tapi yang tak ada dia kata kecuali ikan siakap viral. Dan ada lagi satu daripada Nisha Elisha. Ini kenangan beliau. Katanya ketika banjir terpaksa angkat arwah mak, pindahkan mak ke rumah jiran yang atas bukit sebab mak saya stroke. Itulah yang kenangan yang tak dapat dilupakan. Terima kasih kepada jiran-jiran yang membantu Nisha Elisha 2 ini. Okey, itu antara orang kata peristiwa-peristiwa yang suka dan duka lah dilanda banjir ni kan. Kita nak tanya juga kepada Kapten kan, dalam senario masyarakat kita sekarang ini kan, bila banjir je mereka biarkan kadang-kadang anak-anak mereka, sebab benda ni saban tahun berlaku. Jadi bahaya tu mungkin mereka nampak ataupun ambil ringan. Apa sebenarnya persiapan ataupun mereka perlu berjaga-jaga apabila banjir, sebab kita tak tahu risiko banjir tu pada tahun itu bagaimana, mungkin lebih berbahaya dan sebagainya kan? Okey, biasanya banjir ni kita akan dapat lihat dia jadi macam satu pesta. So kita lihat ramai kanak-kanak pesta air, dia orang akan bermain air tu. Sebenarnya kita yang macam ada doktor maklum tadi, kita tak tahu apakah kandungan yang dibawa pada air tersebut. Dan juga kita tak tahu bagaimana arus air tersebut. Kemungkinan pada masa ketika diorang tengah bermain air pada itu, berlakunya kepala air ataupun arus yang deras sekali lagi dan boleh mengakibatkan kemalangan berlaku tersebut. So amat berbahaya sekali lah kalau kita galakkan anak-anak kita untuk bermain air di musim banjir tersebut. Itu antara yang perlu kita titik beratkan sebagai ibu bapa, kita awasi anak-anak kita. Yes, betul. Baik Kapten, kita dah tengok banyak sebenarnya peralatan menyelamat di depan kita ni. Kalau boleh kita nak pergi satu persatu. Kita nak mulakan dari sana. Apa antara fungsi ataupun bila masa untuk digunakan peralatan tersebut. Okey, baik. Kalau tuan-tuan dan puan dapat lihat di hadapan saya ni adalah peralatan yang kita akan bawa untuk operasi menyelamat di air, dan kita akan bermula dengan throwing bag. Okey. So kalau hati dapat lihat, throwing bag ni adalah fungsi dia, kita akan melontarkan kepada mangsa yang tak dapat kita capai. So mangsa tersebut akan berbaut pada throwing bag ni dan kita akan tarik dia ke bot lah. So yang seterusnya, yang warna kuning ni adalah water rope. Dan ini adalah macam biasalah, kita life jacket lah. Okey, Kapten, sorry ya, maaf saya mencela. Kalau kita banyak sebenarnya situasi kalau kita nak menyelamatkan ini, lagi-lagi kalau air yang keruh tu, bagaimana sebenarnya, apa antara cabaran-cabaran kalau kita nak menyelamatkan mangsa? Baik, kalau situasi air yang keruh, kita tak dapat lihat apa yang berada di bawah air tersebut dan kita tak tahu macam mana keadaan tersebut. Sama ada kalau kita arus atas tu kita nampak tenang je, tapi kita tak sangka di bawah tu arus yang laju. So antara cabarannya adalah semasa kita nak menyeberang ke kawasan yang kita boleh sampai. Dan kita akan bawa water rope ni lah untuk buat proses pemindahan untuk arus deras. Okey, itu antara apa orang kata peralatan untuk mereka menarik mangsa dan sebagainya. Kalau kita boleh teruskan Kapten. Okey, dan seterusnya kita ada juga peralatan scuba lah. Yang ni kita akan standby untuk worst case di mana sekiranya terdapat mangsa hilang ataupun mangsa lemas, dan kita akan memakailah untuk peralatan scuba tersebut. Dalam kedalaman berapa yang perlu digunakan ini? Biasanya 10 ke 15 meter. Okey, Fiza ada apa-apa nak? Okey, saya tengok apa yang dikongsikan oleh Kapten tu, saya pun rasa teruja dan saya pasti ini bukan kerja mudah. Tahniah kita ucapkan kepada pasukan SMART, bomber dan semua pihak yang terlibat dalam masa yang sama sentiasa bersiap siaga bagi memastikan nyawa kami sentiasa terjamin, yang sentiasa membantu di kala sukar. Dan itu kita bercakap tentang dari segi keselamatan, bantuan dan sebagainya. Bila kita cakap tentang kesihatan ini tadi, doktor dah kongsikan antara jenis-jenis penyakit bawaan air ini. Tetapi doktor, dalam keadaan sebegini, kita bercakap tentang
pesakit-pesakit yang sedia ada, pesakit yang mungkin mempunyai penyakit-penyakit komorbiditi yang mana mereka ini memerlukan ubat-ubatan, mereka juga memerlukan pemerhatian yang lebih. Macam tadi kita kongsikan ada dalam kalangan penonton kita yang mana terpaksa mengangkat ibu yang stroke ke tempat yang lebih tinggi dan sebagainya. Dalam keadaan banjir ini, apakah persediaan awal ataupun apakah perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh penjaga dan juga individu-individu yang sememangnya mempunyai masalah-masalah kesihatan ini? Apa yang perlu mereka titik beratkan sebenarnya, doktor? Okey, kita bagikan kepada beberapa kategori lah. Pertama yang mereka yang sihat, boleh berjalan. Yang mereka yang punya penyakit kronik, itu mereka sudah ada ubat-ubatan yang boleh dibawa bersama. Jadi ubat-ubatan ni hendaklah dikumpul, hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan pastikan dia tak terkena air banjir lah. Maknanya bila berlakunya arahan untuk berpindah, maka ubat-ubatan ni mestilah dibawa bersama lah dan sebaik-baiknya dia disimpan di satu tempat ataupun satu beg yang kita boleh grab on terusnya bila keluar tu. Jadi itu yang sebaik-baiknya lah. Itu orang yang boleh berjalan, yang boleh bergerak lah. Tapi bagi mereka yang memiliki kronik dan juga mereka yang ada kesukaran untuk bergerak, nasihatkan mereka ni supaya berpindah awal ke rumah saudara mara yang lebih selamat lah, supaya dia tidak menyebabkan kesukaran apabila dia disuruh pindah ketika keadaan kecemasan nanti lah. Jadi sebenarnya dibawa lebih awal lah supaya kita tidak mengalami kesukaran pada masa itu. Okey. Doktor, tetapi ada juga pesakit-pesakit dalam kalangan mereka yang mungkin memerlukan rawatan dialisis. Yang satu, yang mereka perlu pergi ke pusat dialisis. Nombor dua, yang menjalani peritoneal dialisis seperti mendapatkan rawatan dialisis di rumah dan sebagainya, memerlukan tempat yang bersih. Dan kita melihat hari ini kita bukan sahaja berhadapan dengan masalah banjir, tetapi kita juga berhadapan dengan masalah pandemik COVID-19 yang mana kebersihan itu sememangnya antara faktor utama untuk dititik beratkan. Bagaimana kita melihat dalam keadaan sebegini? Apakah yang kita boleh bantu mereka ini? Okey, bagi mereka yang berpindah ke pusat-pusat pemindahan yang ada hemodialisis, mereka ni sebenarnya dah berdaftar pun dalam registri hemodialisis kebangsaan. Jadi mereka ini kalau tidak dapat hadir ke pusat-pusat dialisis bagaimana jadual, mereka ni akan cuba dikesanlah melalui daftar yang sedia ada tu, alamat ke rumah ke dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kalau di pusat-pusat pemindahan tu kita ada pasukan perubatan kita yang akan melawat setiap hari atau selang beberapa hari, maklumkan kepada pasukan perubatan tu bahawa ini keperluan perubatan kita tu, utamanya hemodialisis dan juga peritoneal dialisis. Jadi situ kita boleh Kementerian Kesihatan boleh aturkan bagaimana diteruskan dialisis tersebutlah. Itu cara. Okey. Nah, kita bukan saja bercakap tentang mereka yang dialisis, tapi mungkin juga mereka yang perlu mendapatkan rawatan kemoterapi ataupun radioterapi, doktor ya. Okey, doktor, banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan doktor dan juga kapten. Lepas ni nak tanya kepada kapten, bagaimana pula langkah-langkah yang dilakukan oleh pasukan SMART sendiri kalaulah mangsa-mangsa banjir itu berada di kawasan-kawasan yang terpencil, yang sukar untuk dekati dan dibantu. Apa antara langkah-langkah yang akan dikongsikan bersama dengan kapten sebentar ini. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini.